inspirasi, euforia, Islami, semuanya di IKIM. Di sepanjang zaman tidak pernah ada seorang ulama berkata, ya, inilah tafsir ayat-ayat Allah yang saya sampaikan. Jangan lagi mentafsirkan apa-apa tentang ayat Allah, melainkan berpandukan tafsir saya. Tidak ada ulama yang menyatakan bahawasanya aktiviti tafsir sudah selesai. Apakah tafsir? Anda menulis midad, mad, Anda menulis apa yang anda rasa, apa yang anda faham tentang ayat-ayat Allah pada suasana zaman yang anda hadapi. Okay, bye. Saya go. Yang merupakan suatu kebatilan, nescaya dibinakan istana untuknya di persekitaran syurga. Sesiapa yang meninggalkan perbalahan, sedangkan ia berada di pihak yang benar, nescaya dibinakan untuknya di pertengahan syurga. Sesiapa yang mengelokkan akhlaknya, dibinakan untuknya di tempat tertinggi di dalam syurga. Riwayat At-Tirmizi. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min shururihim. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini, pastinya di IKIM, inspirasi euforia Islami. Meriahkan Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2023 kerana pada hari Ahad ini 3 Disember 2023 pada jam 10 pagi hingga 11 pagi bersama anda ikuti acara dari Konti Kepentas bersama dengan Yang Bahagia Datuk Dr. Haji Zahzan Muhammad. Dengarkan kupasan mengenai rancangan Lembayu Al-Quran yang bersiaran di Radio IKIM serta nasihat dan pesanan berharga daripada beliau. Temui kami di MBSA Convention Center Shah Alam, Selangor. Jumpa anda di sana.
Dalami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10 hingga 1 hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur masih lagi bersama saya Syafiq untuk pertemuan di Aspirasi 10.1. Kita berada di pagi yang baik-baik macam ni kan. Jom sama-sama kita teruskan berdoa dan tambah-tambah lagi apa sahaja amalan sunat kita, sebab hari Jumaat ni kan kita perbanyakkan lagi amalan-amalan kita, baca Quran, kita nak berzikir, kita nak berdoa dan baca surah Al-Kahfi. Kan kita sama-samalah utamakan apa sahaja amalan sunat tu supaya dapat tambahkan lagi nilai amalan kita dengan sebaik mungkin. Percayalah kalau kita yakin dan letakkan segala apa saja usaha kita itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan tersenyum dan pasti kita akan berkata, ya Allah, ternyata apa sahaja rancangan ya Allah berikan itu lebih indah daripada apa yang kita impikan. Jadi ucapkanlah syukur, ucapkanlah alhamdulillah. Semoga bertambah lagi nikmat syukur kita itu. InsyaAllah, amin. Okey. Dan selepas ni kita ada rancangan tadabbur. Kita nak hayati lagi perkongsian ilmu oleh Al-Fadil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor. Kita nak bincang dan juga dengarkan perkongsian tadabbur surah Al-A'la. Dibuka Quran sama-sama, kita hayati, kita dapatkan satu persatu ayatnya, kita faham dan terus kita amalkannya. Okey, jom. Waktu ni kita nak beri berdahulu bersama dengan Ustaz Tiga Beradik, lagunya Masihkah Tuan Ingat. Lagu ni dia ada beri kesan kenang-kenangan kita pergi belajar dekat kampung kan, belajar Quran tu. Ni dia lagu ni, ada dia punya kisah dekat situ. Jom sama-sama dengarkan. Okey, yang sedang memandu, hati-hati fokus dengan pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi sebaik mungkin. Kekal di IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Masih tuan ingat keletah dulu-dulu ke surau lama untuk berguru sambil menjunjung Al-Quran di kepala. Tanya teman sebelah, semalam ubah di mana? Tuan masihkah ingat pesan guru mengaji? Jika tiadanya Al-Quran di hati, kita mudah dilukai, juga mudah membenci, akan payah maaf memaafkan. Makin jauh Tuhan
mendapatkan pelbagai informasi terkini, teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tak kenal maka tak cinta. Sebelum kita menyatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dikenali dahulu insan yang kita cintai itu, supaya dapat dinilai tahap kecintaan kita. Adakah ia sama seperti kecintaan kita kepada kedua orang tua kita, atau senilai kecintaan kita kepada harta yang berharga, atau sama seperti mencintai rakan taulan dan sanak saudara? Siapakah gerangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tiada yang lebih mengenali baginda melebihi pengenalan baginda di sisi Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memasyhurkan nama baginda sebelum kewujudannya. Namanya sudah terukir di tiang-tiang arsy Allah. Kenabian baginda mendahului kewujudannya sendiri, bahkan mendahului kenabian seluruh para nabi. Baginda sudah menjadi nabi sementara Adam masih antara tanah dan air. Kerasulan baginda sudah dimasyhurkan sebelum wujudnya alam semesta. Allah telah memuliakan baginda di atas segala ciptaannya. Bahkan Allah memberikan sebahagian dari namanya yang mulia kepada baginda sebagai suatu sifat yang dimuliakan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat inginkan kebaikan bagi kamu, dan dia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Perkataan Rauf dan Rahim adalah nama daripada nama Allah yang Maha Mulia. Ia telah diberikan kepada kekasihnya Muhammad sebagai isyarat kemuliaan insan yang dikasihi Allah. Baginda adalah kekasih Allah, pilihan Allah, dan simbol rahmat Allah buat seluruh alam, kerana diutuskannya sebagai rahmat buat sekalian alam. Marilah kita memupuk perasaan kasih dan cinta kepada baginda. Belajarlah dari para sahabat bagaimana mereka membuktikan cinta kepada baginda. Beruntunglah mereka yang telah mencintainya dengan kecintaan yang mendalam, melebihi kecintaan terhadap diri, ibu bapa dan manusia sejagat. Kecintaan kepada baginda adalah bukti kesempurnaan iman kepada Allah. Baginda mengingatkan kita semua, tidak sempurna iman seseorang daripada kalian, sehinggalah aku dia cintai melebihi cintanya kepada dua orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Driving, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad, tertakluk kepada terma dan syarat. Akademi Darul Hufaz Johor, sekolah tahfiz terbaik 2023. Pendidikan dari taska hingga peringkat menengah serta laluan ke Universiti Al-Azhar Mesir. Terletak di Skudai Johor, diiktiraf Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kelas berhawa dingin, tenaga pengajar berpengalaman dan fasiliti lengkap seperti kolam renang, asrama dan ruang surau. Daftar sekarang di talian 011-1128-4323 atau 017-796-8199. Bina masa depan bersama kami.
dan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Al-Quran adalah pelengkap kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya kepada nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga adalah mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentang fahaman dan cara hidup Arab jahiliyah. Ia merupakan kitab yang menjelaskan hakikat agama Allah yang membawa manusia keluar daripada kesesatan kepada hidayah kebenaran. Bacalah Al-Quran. Dengannya kita akan dapat kefahaman dan seterusnya dapat kita amalkan agar kita berjaya di dunia dan di hari akhirat. Bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Nur menerusi rancangan Tadabbur bersiaran setiap hari Jumaat jam 11.15 pagi hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Syafiq Saleh. Kita masih lagi berada di Aspirasi 10.1 dan hari ini hari Jumaat, salam Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Nak sama-sama kita bawakan lagi perkongsian yang baik-baik untuk pendengaran kita ni. Jom nak hayati lagi rancangan Tadabbur. Kita buka Quran, faham sama-sama, baca sama-sama dan kita ikut amalkan terus. Okey, apa yang kita dapat maklumat dan juga info dalam Al-Quran ini pastinya yang terbaik untuk panduan hidup kita. Okey, menerusi perkongsian ini kita nak bawakan juga menerusi dalam platform media sosial kita di Facebook, di YouTube. Boleh sama-sama berada di situ, like, comment, share, follow rapat-rapat ni. Okey, untuk dengarkan lagi perkongsian ini. Dan kita nak dengarkan lagi perkongsian ini bersama dengan tetamu kita, iaitu tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Nur yang dapat ada sama-sama kita dekat Konti Radio IKIM. Assalamualaikum Doktor.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah, apa khabar kita doktor? Baik, alhamdulillah. Syafiq apa khabar? Macam biasa. Macam biasanya. Tapi doktor setiap minggu hadir datang Saban Jumaat, dia punya aura lain macam. Alhamdulillah. Kami tumpang doktor ni. Alhamdulillah. Hari ni pun kita datang tadi pun sejuk aja. Betul. Macam nak hujan ya kan. Betul. Cuaca elok kan. Cuaca cantik. Allahu. Doktor sebut cuaca, saya teringat kan bila 2-3 hari lepas kita belajar surah yang sebelum ni kan, At-Tariq. Kan. Tengok langit. Baru je 2-3 hari malam lepas keluar sekejap lah kat depan rumah. Doktor, tengok langit. Betul. Tenang. Dia rasa lain macam. Satu perasaan yang luar biasa. Betul. Padahal tengok bintang je pun berkedip-kedip. Tengok tu pun rasa dah tenang. Ya Allah kan. Itu baru sekecil tu Allah buka untuk kita. Belum lagi di syurga. Belum lagi kat syurga. Masya Allah. Baik doktor. Untuk kali ini jom kita nak sama-sama hayati dengan lebih lanjut. Kita nak buka surah Al-A'la untuk faham dan kita baca terus kita nak amalkan. Doktor, jom kita buka lembaran perkongsian ini. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi Encik Syafiq. Dan juga hari ini ada sahabat kita Encik Amir, Abang Amir kita bersama dengan kita. Alhamdulillah, dan juga yang diraikan para pendengar IKIM FM dan ramai yang masuk tu, tengok tu siapa tu. Semua bagi salam. Syarifah Kasim, Salihah Syafi'i, lagi siapa tu, Ruhani Adam ya. Anita Saleh. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada kita punya sahabat-sahabat kita di luar sana. Jadi hari ini kita akan bincang-bincangkan satu surah lagi di antara surah-surah yang pendek di bawah kita namakan Juz'ul Amma. Kita akan bicarakan pada hari ini surah Al-A'la, suratul A'la. Maksudnya surah yang dinisbahkan kepada yang maha tinggi, yang dikatakan tinggi itu adalah sifat bagi Allah Ta'ala lah. Baik. Surat ini adalah merupakan surah Al-Makkiyah, dan dia adalah merupakan satu surah yang turun selepas surah At-Takwir, yang mempunyai 19 ayat sahaja. Baik, dikatakan bahawa Nabi SAW sering membaca surah ini ketika mana dalam solat. Nabi SAW akan baca surah Sabbihisni dengan juga Wasyamsi Wadduhaha Wal Laili Idza Yaghsha. Jadi kalau kita lihatkan Nabi SAW sangat menggalakkan kalau kita menjadi imam, contohnya kita membaca surah-surah pendek-pendek ini, di antaranya surah Al-A'la, surah Syams, ataupun surah Wadduha, ataupun surah Al-Lail, untuk kita memudahkan atau meringankan jamaah yang ada di belakang kita. Sebab maklumlah bila mana kita berjemaah ni, yang ikut kita kadang-kadang pakcik-pakcik kan, ayah-ayah kita kan, kadang-kadang makcik-makcik, ibu-ibu kita kan. Jadi nak meringankan solat itu, maka dibacakanlah akan surah-surah yang pendek. Jadi ini adalah merupakan di antara perkara yang biasa dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memudahkan. Ad-din yusrun wala tu'assir. Agama itu mudah, jangan kita nak mudah-mudahkannya lah, kan. Baik. Jadi kalau kita lihatkan dalam surah Al-A'la ini dia ada 19 ayat. Jadi kita baca dari ayat pertama sampai ayat 10 dulu ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. Baik, kita ambil kat situ dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan Allah Ta'ala yang maha pengasih dan maha penyayang. Baik, sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladhi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan yang menyempurnakan penciptaannya. Walladhi qaddara fahada, yang menentukan qadar masing-masing dan memberikan petunjuk. Walladhi akhrajal mar'a, dan kemudiannya menumbuhkan rumputan-rumputan. Dan kemudiannya faja'alahu ghusa'an ahwa, dijadikan rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Sanuqri'uka fala tansa, maka kami akan bacakan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad agar kamu tidak akan lupa.
illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya dia mengetahui apa yang terang dan apa yang tersembunyi. Wa yassiruka lil yusra, dan kami akan memberikan kamu taufik kepada jalan yang mudah. Fadzakir in nafa'atiz zikra, oleh itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu sangat bermanfaat. Saya zakkaru man yakhsha, yaitu bagi orang-orang yang takut kepada Allah dan juga orang-orang yang mengambil pelajaran. Baik. Jadi kalau kita lihatkan di sini, Allah Ta'ala telah memulakan akan surah ini dengan tasbih, ataupun mensucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di sini nak menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu memiliki kerajaan yang sangat besar, yang sangat luas, dan di sini Allah nak mengajar kita untuk kita itu mengenal dia. Maka dalam hal ini dikatakan bahawa dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahawa daripada Imam Ahmad rahimahullah taala, yang dikatakan daripada Iyas bin Amir, sami'tu Uqbah bin Amir al-Juhayni, لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم سورة الواقعة، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. Maka disebutkan dalam sebuah hadis bahawa sesungguhnya apabila ayat daripada surah Waqiah turun, iaitu ayat yang kita baca tadi, fasabbih bismi rabbikal azim, dikatakan di situ, maka Nabi SAW menyatakan, jadikanlah baca ini dalam rukuk kalian. Dan ketika mana turunnya ayat sabbih isma rabbikal a'la, maka jadikanlah iaitu dalam sujud-sujud kalian. Maka bacalah tasbih itu dalam sujud. Sebab tu kita dalam semayang kan, kita rukuk, kita baca Subhana rabbil azimi wa bihamdihi, kan. Dan bila mana waktu sujud kita baca Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Jadi kalau kita berdasarkan hadis ni, bacaan kita dalam rukuk dan sujud tu mengikut daripada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waktu kita rukuk tu kita baca Subhana rabbil azim, kan, berdasarkan ayat daripada surah Al-Waqiah tadi. Dan bila kita sujud kita baca Subhana rabbil a'la berdasarkan surah Al-A'la ni, kan. Jadi perbuatan kita dalam semayang tu sebenarnya ada nasnya, kan, ada nasnya. Bukan saja-saja je kita letak bacaan tasbih dekat situ, kan. Kenapa tak dekat rukuk tu kita baca Subhana rabbil a'la, kan? Kenapa dekat sujud tu kita baca Subhanallah azim, kan? Walaupun dalam perbahasan ulama fiqh tu ada tambahan wa bihamdih tu, kan. Tak apalah, itu kita letakkan di atas khilaf, dan pada mazhab kita, mazhab Syafi'i, tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Jadi ketika mana kita rukuk kita baca Subhanallah azim berdasarkan ayat dalam surah Al-Waqiah yang Allah telah sebutkan tadi, fasabbih bismi rabbikal azim, dan Nabi menyatakan bacakanlah akan bacaan ini ketika mana dalam keadaan rukuk kamu. Dan ketika mana dalam sujud, Nabi SAW menyatakan hendaklah kita baca Subhanallah a'la berdasarkan ayat pertama daripada surah Al-A'la ini, sabbih isma rabbikal a'la. Jadi itu di antara perkara yang dapat kita faham dan belajar, rujukan nas dalam solat, kan, dalam solat kita. Jadi kalau kita lihat, kan, dalam solat kita ni semua perkara itu ada dia punya nasnya daripada Nabi SAW. Lebih baik kalau kita mengaji itu secara detail supaya tenang hati kita dalam keadaan kita solat, kan. Di antara kitab yang baiklah untuk kita belajar tentang nas-nas solat dan sebagainya ni adalah kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab Bulughul Maram, itu cantiklah kalau kita dapat belajar kat situ. Kita akan dapat tahu khilaf-khilaf mazhab lagi. Kita akan tahu di antara hadis-hadis yang dibahaskan itu, yang diambil dalilnya oleh mazhab-mazhab yang ada, sehingga akhirnya mungkin kita nampak berkhilaf tapi hakikatnya satu je. Sebenarnya cara kefahaman nas saja yang berbeza. Tapi nasnya satu je daripada Nabi je, yang daripada Al-Quran je. Jadi ini di antara perkara yang dapat kita belajar lah, kan.
Baik. Jadi ayat yang pertama tadi sabbihisma rabbikal a'la. Secara mudahnya kalau kita lihatkan di sini Allah menyatakan tentang keesaannya dan Allah telah mensucikan akan dirinya dengan disebutkan nama. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi dalam hal ni dapat kita faham, nak kenal Allah ni kita ada dua cara yang mudah lah. Dia ada beberapa cara, tapi dua cara yang mudah adalah dengan kita mengenal Allah Ta'ala itu dengan sifatnya dan juga namanya. Jadi di sini dia tekankan tentang nama. Nanti kalau kita lihatkan sabbihisma rabbikal a'la. A'la tu apa? A'la tu sifat bagi Allah Ta'ala lah yang maha tinggi. Isim tadi tu adalah nama dia. Kan, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Nama Allah Ta'ala tu ada nama-namanya yang mulia, maka doakanlah atau berdoalah dengan nama-namanya itu. Jadi kita nak kenal Allah Ta'ala ni, tempat kita faham, kenal melalui nama dan sifat. Ya, dalam al-sunnah wal-jamaah kita belajar sifat 20 contohnya, kan. Itu perlu kita belajar, wajib kita belajar, dan kita mesti memahirkan diri kita dengan masalah itu. Sebab sebab dia lagu nasyid ingat kita kan. Nasib baik lagi waktu zaman dulu-dulu kan. Allah wujud tidak bakal tu memudahkan kita untuk memahamkan. Dan bila kita belajar sifat 20 ni, sebenarnya dia adalah merupakan satu kaedah untuk kita memahami ayat-ayat sifat dalam Quran dan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Ya, supaya tak terjadi di situ tashbih, tajsim dan sebagainya. Jadi bila kita belajar tentang sifat 20 ni, di situ ada filter dia. Ulama-ulama kita dah letakkan kat situ satu kaedah untuk kita ni tak tergelincir daripada kefahaman yang benar, kan. Jadi sebab tu kita belajar sifat 20. Jadi ulama-ulama kita ni dia simpulkan benda tu dalam ilmu tauhid. Jadi bila mana kita nak belajar ilmu tauhid, di antara perkara yang wajib kita belajar selain daripada rukun iman, yang lebih-lebih itu kita belajar tentang sifat 20, kan. Kat situ kita katakan kelebihan dalam belajar sifat 20. Kalau ada orang tanya pula, zaman Nabi tak ada pula sifat 20. Kan. Macam mana? Ini kaedah. Kita kata kaedah. Bila kita kata kaedah, Syafiq, contohnya, kita dulu, zaman Nabi pun tak ada idgham al-ghunnah, idgham bila ghunnah, ikhfa, izhar, tak ada. Kan, itu kalau ilmu tajwid je lah. Apatah lagi kiraat lah. Kan? Bayatinya, nahwannya, kan? Hijazinya, diharkahnya, tak ada. Kan? Sama juga nahunya, kan? Isim, fa'il, haraf dia, maf'ul bih, tak ada semua zaman tu. Tak temu apatah lagi ilmu usul fiqh. Semua ilmu tu dia ada dia punya zaman. Zaman kita katakan tadwin ataupun zaman pembinaan ilmu-ilmu tu, kan. Sama juga macam sifat 20 ni, asal-asalnya memang tak ada, tapi ulama telah kumpulkan kaedah-kaedah yang ada sehingga akhirnya dijadikan sebagai satu filter untuk kita itu tidak terjerumus kepada lemah menyamakan Tuhan dengan makhluk, kan. Itu di antara sebab dia. Ada orang tanya kat saya, boleh tak kita mengaji nak kenal Allah Ta'ala ni selain daripada sifat 20? Saya kata boleh je. Kalau kita mengaji kat Turki contohnya, kalau orang sana dia mengaji kadang-kadang dalam bentuk tasawuf, dia mengaji dalam bentuk kecintaan, Maulana Jalaluddin Rumi. Ada juga. Tapi dengan syarat mereka itu tafwid, yang kaedahnya tafwid. Maksudnya ayat-ayat tentang sifat tu jangan ditakwilkan. Maksud jangan dibagi komentar langsung. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala yang mengetahui. Ada juga kaedah macam tu. Kalau di Turki tu dia Maulana Jalaluddin Rumi, kan. Dia belajar tauhid tu dengan ibadat. Okey. Dengan ibadat. Amalan ke? Dan melahirkan kecintaan. Maksudnya mereka tetap dalam keadaan beribadah dengan Allah Ta'ala dan tidak mempersoalkan perkara itu. Jadi mereka memperkemaskan syariat dan disitulah mereka kenal Allah Ta'ala melalui beribadah kepada dia, melahirkan cinta kepada Allah Ta'ala. Itu satu aliran lah. Jadi sebenarnya banyak aliran nak kenal Allah Ta'ala ni, kan. Cuma secara umumnya dan selamatnya itulah kaedah yang kita belajar, iaitu kaedah sifat 20, kan. Jadi kena selalu dengar lah apa ni nasyid, dan kita ada slot, kan. Imanuna Dr. Aiman, kan. Kita kena dengar lah, belajar, kan. Sebab benda tu penting untuk kita dalam kita nak menjaga akidah kita. Sebab kesalahan dari segi akidah ni dia tak sama macam kesalahan dari segi syariah. Sebab kesalahan dari segi akidah ni kalau kita silap sikit, habis batal kita punya ibadat ataupun amalan kita. 100 tolak 1 kosong. Habis. Tapi kalau fiqh ni 100 tolak 1 tu 99 lagi. Dia pergi kepada sah tak sah, batal tak batal, kan. Itu dalam segi fiqh. Tapi kalau segi akidah ni, kalau tak kena benda tu, kesilapan kita akan menyebabkan amalan kita semua habis, Jadi kita nasihatkanlah, kan, untuk sentiasa mempelajari akidah berdasarkan
landasan ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu yang paling penting Baik. Jadi itu yang pertama, Allah nak mengenalkan dirinya dengan sabbihisma rabbikal a'la. Allah Taala kata sucikanlah namamu, nama Tuhanmu yang maha tinggi. Isim adalah merupakan satu perkara yang menunjukkan kepada zat, nak menunjukkan kepada Allah Taala. Contohnya Allah Taala itu adalah nama bagi zat isim. Bukan Allah Taala itu dalam kita katakan zat wallahu a'lam, kita tak tahu. Tapi isim kan dalla ala zat. Dia adalah merupakan isim yang menunjukkan kepada zat. Dan dia dikenali dengan sifat-sifat dia. Kan? Yang mana Allah Ta'ala ini adalah merupakan zat yang maha suci, yang mempunyai sifat-sifat yang sempurna, ataupun sifat-sifat yang kamalat, yang berkendakkan manusia dan makhluk seluruh kepadanya, dan dia terkaya daripada segala sesuatu. Itu definisi dari segi Tuhan kita, itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya kita tak tersilap dan tak tersalah dalam kita nak mendefinisikan kalimah Allah tu. Sebab tu beza kita sebut Allah dengan orang lain sebut Allah. Bukan setakat Tuhan saja, tapi Tuhan yang maha suci, yang memiliki sifat-sifat yang kamalat, sifat-sifat yang sempurna. Padanya itu nama-nama yang indah, berkendakkan seluruh makhluk kepada dia, dan terkaya dia daripada segala sesuatu. Dan dia menciptakan, dia menciptakan segala-galanya. Tidak ada yang mencipta selain pada dia. Khalik dia. Baik. Itu yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian allazi khalaqa fasawwa, dan kemudiannya Allah Ta'ala itu menciptakan dan menyempurnakan akan penciptaannya. Kan? Jadi kalau kita lihat kat sini, Allah mengatakan Allah menciptakan segala sesuatu. Dan tidak ada kita katakan hak ketuhanan kepada yang lain. Ini kalau kita mengaji tauhid dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bila kita sebut la ilaha illallah, ilah tu dia tidak merujuk kepada tuhan-tuhan orang-orang kafir. Sebab itu makhluk. Kan? Kita nafikan tu bukan kita nafikan tuhan-tuhan orang kafir sahaja. Kan? Tetapi di situ kita menafikan kebesaran makhluk sekaliannya. Sebab bila kita sebut la ilaha illallah kat situ, ramai orang dia faham la ilaha tu tiada Tuhan. Tuhan mana yang kita nafikan tu? Dia kata Tuhan-Tuhan orang kafir lah. Kan? Yang bukan menyembah Allah Ta'ala. Sebenarnya itu satu pemahaman yang agak tersilap, agak tersasar. Kerana bukan sekadar itu saja. Yang dinafikan adalah kebesaran makhluk keseluruhannya. Hatta kita katakan air, kita minum, kalau kita rasa air itu dia memberikan bekas, dengan air itulah kita hilang haus, dengan makan itulah kita kenyang, syirik kita kat situ. Jadi syirik itu berlaku bukan kata setakat dengan penyembahan kepada Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, kan? Tetapi dia juga berlaku dalam setiap perbuatan kita seharian. Sebab tu kena mengaji tentang masalah akidah ni dengan lebih dalam. Dan Tuhan-Tuhan orang kafir tu dia khalik ke makhluk? Dia makhluk. Dia bukan khalik. Khalik hanya satu saja. Jadi kalau kita kata kita nafikan Tuhan, kita kata itu Tuhan, sedangkan dia tu makhluk, maka itu satu kefahaman yang tersasar. Kan? Sebab tu kita bila ngaji pondok ni, kita kadang-kadang nampak daripada satu sisi yang lain yang para ulama kita yang terdahulu nampak, yang tak dibahaskan silibus tu di dalam silibus moden pada hari ini. Kan? Jadi benda ni penting. Jadi betulkan pemahaman kita tentang la ilaha illallah. Mana nafi kita, mana isbat kita kat situ. Apa yang kita nafikan, apa yang kita isbatkan. Supaya betul kita punya akidah dan syariah kita. Panjang nak cerita tu. Tapi sebab kita punya konteks ni konteks dalam konteks tafsir, kita bukan bahas tafsir lah. Kalau faham lagi tu, kita kena pergi kepada konteks akidah ataupun tauhid. Baik. Itu yang kita katakan tadi, allazi khalaqa fasawwa. Baik, satu perkataan lagi, fasawwa, dan kemudiannya dia menyempurnakan penciptaannya. Perkataan di sini digunakan istawa juga ni. Kan dalam kalau kita lihat dalam surah Taha kan Ar-Rahmanu ala arsy istawa kan. Ar-Rahman istiwa di atas arash. Kan isu tu panas kan. Kalau kita bahas ke akidah kan. Tapi sebenarnya bukan bermaksud di situ duduk saja dalam segi tafsir. Bukan sahaja bermaksud kita katakan dekat langit dan sebagainya lah, sebagaimana ini dakwah tu. Sebab perkataan tu banyak. Contohnya dalam ayat ni allazi khalaqa fasawwa, maksudnya menyempurnakan. Sebab tu setengah daripada pandangan Ahlussunnah wal Jamaah dia katakan Ar-Rahmanu ala arsy istawa itu adalah menguasai. Sebab Allah menciptakan arash dan Allah menguasai dia selepas menyempurna menciptakan arash. Sebab berdasarkan allazi khalaqa fasawwa.
Kan? Perkataan di sini juga digunakan juga istiwa juga. Kan? Maksudnya dalam hal ni Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluknya dan semua, dan kemudiannya itu disempurnakan penciptaannya. Termasuklah arash, kursi dan sebagainya. Bukan istilah kat situ duduk dan sebagainya lah. Wallazi qaddara fahada, dan kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan kadar-kadar masing-masing. Ini satu perkara yang kita rasa malu dengan Allah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala telah menciptakan setiap kita ni dengan kadar-kadarnya yang tertentu dan tersendiri. Bayangkan, bukan kata kita tau, makhluk-makhluk. Wa ka'ayyin min dabbatin fil ard la yahmilu rizqa Allah yarzuquha. Kan? Allah kata apa dalam Al-Quran? Allah mengatakan berapa banyak binatang-binatang yang melata di atas muka bumi, yang mereka itu tidak dapat untuk menanggung rezekinya. Allah lah yang menanggung mereka. Bayangkanlah cicak, contohnya kan. Kita tengok cicak kan. Cicak dia cari makan dengan keadaan dia bukan guna tangan, bukan guna kaki, dia guna apa? Lidah. Kan? Duduk kat dinding, kan. Carilah serangga kecil kan. Jadi kalau kita lihat di situ pun Allah Ta'ala takdirkan dia tidak kelaparan. Ada rezeki. Ada rezeki untuk dia. Kan? Maksudnya dalam keadaan tangan dan kakinya melekat dekat dinding, kan? Dia dapat mencari rezeki atas takdir yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Allah yarzuquha, dan Allah Ta'ala yang memberikan rezeki pada dia. Apatah lagi kita manusia. Apatah lagi kalau kita yang sempurna dengan anggota yang Allah bagi dan juga akal. Kan? Yang akal tu yang memberi pembeza kita di antara makhluk manusia ni dengan binatang. Patut-patutnya kita lagi malulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap-tiap benda, bukan setakat itu Syafiq. Itu rezeki tapi rezeki ni banyak. Nafas kita, sihat, kesihatan kita, kasih sayang kita pada keluarga kita. Kita ada ibu, ada ayah, ada adik-beradik. Kalau badan tak sakit pun rezeki juga. Rezeki juga. Anak-anak sihat pun rezeki juga tu. Negara kita aman, rezeki kan. Pemimpin yang baik rezeki. Dan paling besar sekali rezeki apa? Kita ditakdirkan Allah Ta'ala lahir dalam keadaan Islam. Allah. Kan, dalam keadaan hidayah yang sangat mahal tu, manusia dalam keadaan sesat tu, Allah Ta'ala pilih kita untuk menjadi Islam. Dan dengan Islam tu kita mencari jalan untuk beriman kepada Allah, untuk kita kenal Allah. Itu nikmat paling besar sekali. Sebab dalam ayat Quran, dalam surah Zariyat, Allah mengatakan, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Ibn Abbas, ay liya'rifu. Ay liya'rifun maksudnya, iaitu maksudnya menyembah Allah Ta'ala itu untuk kita itu mengenali, kenal Allah. Jadi nikmat paling besar bukan kata makanan saja, bukan setakat kesihatan saja, bukan setakat keluarga dan apa yang ada pada kita saja, tapi nikmat iman. Betul. Nikmat Islam. Dan itulah nikmat paling besar yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Ma'rifatullah, untuk kita kenal Allah Ta'ala. Dan semua benda yang Allah Ta'ala bagi ni untuk kita kenali, untuk ma'rifatullah. Kan? Betul. Sebab tu siapa yang kenal Allah dengan kadar makrifahnya yang begitu, insya-Allah Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju kepada dia. Betul. Kan? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai hamba-hamba yang tenang, kembalilah kepada dalam keadaan redha meridai. Ya. Jadi ini satu benda yang kalau kita lihatkan, masya-Allah, ya, satu benda yang kita malulah bila Allah Taala sebut perkara inilah, ya. Dan Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis baginda, Nabi mengatakan, "Innallaha qaddara maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah wa kana 'arshuhu 'alal ma'." Maqal Nabi menyatakan dalam hadis Muslim, ya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menentukan kadar-kadar bagi semua makhluknya sebelum dia menciptakan langit dan bumi dalam jangka waktu 50 tahun. Maksudnya sebelum Allah jadikan kita, Allah Ta'ala dah jadikan takdir kita. Sebab Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi ni, Allah Ta'ala dah jadikan takdir itu selama sebelum 50,000 tahun. Sebelum kita lahir lagi. Sebelum kita lahir. Sebelum alam ini ada. Allah dah tetapkan, dah jadikan benda tu satu perkara yang kita katakan sesuatu yang Allah dah tetapkan untuk kita. Takdirnya tu dah ada untuk kita. Kan? Cuma nanti kita akan bahas kalau dalam ilmu tauhid, takdir tu mu'allaq ke, mubram ke, kan dah ditetap ke, tak boleh berubah ke, apa yang boleh berubah, apa tak boleh berubah. Tu ada perbahasan ni lah.
kan. Kalau yang mubram tu contohnya kalau dilahirkan lelaki lah, tak boleh nak ubah dah. Betul. Kalau bangsanya tu bangsa Melayu, tak boleh nak ubah dah. Betul. Kan. Tetapi yang boleh ubah apa contohnya? Contohnya ilmu pengetahuan. Kita lahir kan daripada tak pandai boleh jadi pandai. Kan. Daripada mungkin kita ni tak kaya jadi kaya, daripada amalan kita, sikap kita tak baik jadi baik. Kan. Itu boleh. Yang dikatakan mu'allaq tadi itu yang boleh berubah kan. Yang mubram tu memang dah tak boleh nak ubah lah kan. Jadi dia boleh berubah, dia tidak berubah. Dan Nabi menyatakan la radul qada illa doa, tidak boleh merubah takdir itu melainkan dengan doa. Kan doa kepada Allah Taala, wala yazid fil amri illa khair, dan tidaklah yang menambah akan umur itu melainkan dengan kebaikan. Jadi di situlah kalau kita lihatkan kita kena fahamlah, belajar lagi ilmu tauhid. Itu penting sebab dalam asas kita beragama ni kena belajar 3 bentuk ilmu yang asas. Pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqh, dan kelima ilmu tasawuf. Ini adalah merupakan 3 rukun agama atas dasar Islam, iman dan ihsan, yang kita rangkumkan perkara itu, yang ulama-ulama kita sebut perkara itu sebagai ilmu fardhu ain. Ilmu fardhu ain wajib kita belajar. Walaupun sekarang kita ngaji tafsir kan, tetapi ilmu itu sebagai alat untuk kita memahami tafsir. Sebab hari ni ramai je kalau kita tengok orang-orang yang dia tak nak mengaji dah ilmu-ilmu macam ni. Dia kata panjang jalan dia kan, nak mengaji terus masuk dalam Quran kan, nak masuk mengaji hadis. Betul, saya cakap bagus kan. Itulah bendanya yang Nabi sebut, kalau kamu berpegang dengan keduanya kamu tak akan sesat. Betul. Tapi nak syarah tu, nak syarah tafsir tu, nak syarah hadis tu, kalau tak ada ilmu fardhu ain, melelong kita. Cari jangan main-main. Khususnya kalau kita tak faham masalah yang berkaitan dengan ayat sifat contohnya kan. Tak faham daripada perbahasan para ulama tafsir seumpamanya. Jangan main-main. Jadi kena ada alat dululah. Nak pergi ke laut tengah tu kan. Kena pakai bot besar sikitlah. Sistem navigasi. Kena ada. Jangan ingat ada sampannya boleh main kat tengah laut tu kan. Kan. Kayak datang ribut, datang taufan, cuacanya kena faham kan. Kena faham benda tu. Jangan nak main kan. Sebab tu pepatah mereka kata apa? Kalau kail panjang sejengkal, jangan nak uji lautan dalam. Jadi Al-Quran ni lautan. Betul. Dia lautan besar sangat. Kadang-kadang satu makna tu, satu perkataan tu, dia punya maknanya ada berbelas. Masya-Allah. Perkataan nur contohnya, nur itu ada berbelas perkataan. Maksudnya ada cahaya, ada agama, ada hidayah. Macam-macam. Ada dinisbahkan bersifat Allah. Bahasa Quran jadi. Ada dinamakan asma Allah. Nur saja perkataan nur. Allah. Macam tadilah istiwa tadi. Kan ada 7-8 makna di situ. Setengah ulama kata 16 makna di situ dalam Quran. Tengok huruf jar yang masuk. Contohnya kan. Ala lain, fi lain. Maksud yang di situ. Jadi di sini adalah merupakan satu benda yang kita mesti ada kefahaman dalam masalah ilmu-ilmu yang kita kata fardhu ain tadi. Sebelum kita masuk ke dalam ilmu tafsir tak salah kita cakapkan masuk ilmu tafsir, tapi biarlah ada persiapan dan dapatkan guru yang benar lah. InsyaAllah. Baik, itu di antara apa yang disebutkan di dalam ayat yang berapa tadi? Ayat yang ketiga. Ketiga. Dan kemudian ayat yang keempat, wallazi akhrajal mar'a, dan Allah SWT yang menumbuhkan akar rumputan ataupun tumbuh-tumbuhan, yang mana itu adalah merupakan satu perkara yang di zaman Nabi SAW, bila mana Allah turunkan hujan dan turunkan rumputan, itu satu rahmat sebenarnya. Macam kita mungkin kita tak nampak sangat sebab negara kita memang negara hujan. Kan kalau di Timur Tengah hujan ni satu rahmat. Dan nampak dataran yang hijau ni satu rahmat sebenarnya. Kalau kita tak ada masalah. Kalau kita nak jalan tengok mana ada gunung, adalah rumput kat situ kan. Mana bukit, mana kita kata ni kan, adalah pokok, adalah apa ni kan. Macam kita lah bila kita sebut tentang sungai kan. Kita tak ada masalah. Syurga di bawahnya ada sungai kan. Tapi kalau di tanah Arab di zaman penurunan Al-Quran ni, sungai ni macam kita katakan satu benda yang sangat hebat lah. Kan. Jadi kita kena faham konteks tu. Maksud konteks tu adalah sesuatu yang takjub pada manusia. Kan. Macam kita orang-orang yang belah timur jauh ni kan. Allah bagi macam tu alam kita punya muka bumi cantik macam tu kan. Tapi Allah Taala tak bagi pula kita bahasa. Macam dia tengok tempat kita, masya-Allah, ada sungai yang begitu cantik kan, hebat. Kita pula tengok dia,
dengan bahasa Arab, dengan Quran kita kata Allahu Akbar. Jauhnya kita dengan Quran. Dia orang ni Allah turunkan dengan bahasa dia. Dia lebih faham Al-Quran. Itu dia punya bahagian pula. Jadi setiap kita ni ada bahagiannya, kan? InsyaAllah. Jadi benda ni nak syarahkan panjang. Jadi kita akan ambil 4 ayat dulu. Boleh, betul. Kita akan ambil 4 ayat ni, nanti minggu depan kita akan sambung-sambung lagi bicara santai tadabbur kita, insya-Allah. Yang penting baca, faham, amal. InsyaAllah. Itu Baik. yang penting tu. Terima kasih banyak. Serahkan balik pada Syafiq. Baik doktor. Terima kasih banyak atas perkongsiannya. InsyaAllah kita akan sambung lagi menerusi tadabbur surah Al-A'la ini. Anda kena kekal terus hayati rancangan ini di setiap hari Jumaat jam 11.15 pagi. Okey. Dan yang komen juga terima kasih banyak. Masya-Allah, yang belajar sesuatu, titipkanlah apa nota-nota penting yang kita boleh letakkan. Nanti kita boleh belajar dan juga kita boleh tengok kembali, boleh faham dan kita boleh baca kembali di situ, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak yang dah komen, like, share juga di situ, insya-Allah. Doktor, terima kasih doktor. Jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang terus ikuti Bola Bicara menerusi rancangan tadabbur. Kekal bersama IKIM. Banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
atas keluarganya yang mulia, juga para sahabatnya yang terbaik. Sebanyak bilangan nikmat Allah dan kelebihannya. Meriahkan Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2023 kerana pada hari Ahad ini 3 Disember 2023 pada jam 10 pagi hingga 11 pagi bersama anda ikuti acara dari Konti Kepentas bersama dengan Yang Bahagia Datuk Dr. Haji Zahzan Muhammad. Dengarkan kupasan mengenai rancangan Lembayung Al-Quran yang bersiaran di Radio IKIM serta nasihat dan pesanan berharga daripada beliau. Temui kami di MBSA Convention Center Shah Alam, Selangor. Jumpa anda di sana. Bersama kita melabur saham akhirat dengan menghulurkan sumbangan dana bagi mereka yang memerlukan. Ayo, berinfak ke tabung Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim. Sumbangan ini akan digunakan untuk misi bantuan banjir serta program dakwah kebajikan dan pendidikan anjuran Yadim. Ramai telah dibantu dan ramai lagi akan dibantu. Sumbangan boleh disalurkan terus ke akaun Maybank Yadim 566010025428 atau layari laman sesama Yadim www.yadim.com.my untuk sumbangan anda. Ini bukanlah cucuk, tapi dengar. Diskaun gila, jangan tak beli. Shipping pantas lagi free. Macam-macam mesti kau jumpa. Assalamualaikum pencinta ilmu. Sertai IKIM di Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2023 di Reruai Istimewa kami. Temui khazanah ilmu dalam koleksi buku-buku IKIM di Reruai P14 pada 1 hingga 10 Disember 2023 bermula jam 9 pagi hingga 9 malam. Dapatkan buku-buku terbaru dari IKIM untuk meningkatkan pemahaman dan ilmu. Mari bersama-sama merenung, memahami dan selami ilmu di Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2023 bersama IKIM. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Mencintamu tenangkan jiwaku, merindumu hatiku selalu. Hanya dirimu satu, cintaku